Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukrunillah. Kita dapat bertemu lagi pada kuliah Tadabbur surah Al-Mulk, surah 67 berdasarkan kepada buku Kerajaan Allah. Tuan-tuan dan puan yang memiliki buku ini, kuliah kita berada pada halaman 84. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberi kepadanya petunjuk, maka dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan seksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Surah 6 ayat 125. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masih mentadabbur ayat ketiga dari surah Al-Mulk. Jadi Allah menceritakan tentang langit, ya. Bagaimana Allah menjadikan langit itu berlapis-lapis. Dan ada waktu yang lain Allah menyebut Allah menjadikan 7 lapisan langit, sab'a samawat, 7 petala langit. Namun kita tak dapat menggambarkan lapisan itu bagaimana, ya, kerana hakikat langit ini hanya ada di dalam ilmu Allah. Kita hanya mengetahui sekadar apa yang Allah ceritakan kepada kita. Jadi salah satu maklumat tentang langit ini, dan maklumat ini sangat selari dengan penemuan sains, iaitu Allah menggambarkan bagaimana Allah kata dalam ayat surah 6 yang kita baca tadi, ayat 225 tadi, Allah menyebut bahawa orang-orang yang Allah nak bagi hidayah, senang saja Allah bagi dia Islam kepadanya, maka dia dapat hidayah petunjuk Allah. Sebaliknya orang-orang kafir itu, Allah yang tak dapat petunjuk Allah itu, Allah gambarkan bagaimana hidup dia, jiwanya sesak seumpama orang yang mendaki ke langit. Jadi mendaki ke langit ini, hakikatnya pengalaman kita sendiri pun ketika kita mendaki ke tempat yang tinggi, seperti mana orang mendaki gunung sebagainya, dia akan kekurangan oksigen. Itu satu fakta sains. Semakin tinggi, semakin jauh kita dari permukaan bumi, maka semakin berkurangan gas oksigen. Maka dengan kekurangan itu menyebabkan kita akan terasa sesak dada kita. Itulah ayat ini menceritakan bahawa orang yang mendaki ke langit itu akan merasa kesesakan ini. Ya. Pengalaman para pendaki kita melihat, sebab itu ketika mereka mendaki gunung yang tinggi, mereka akan membawa bekalan gas oksigen. Kenapa? Kerana di sana bekalan oksigen semakin tinggi, semakin nipis, semakin berkurang. Itulah yang menyebabkan kita akan merasa sesak nafas. Itu yang digambarkan oleh ayat yang di atas. Jadi penceritaan itu nak menggambarkan hakikat langit. Itu hakikat fizikal langit.
ya, hakikat fizikal, iaitu langit ini kedudukannya tidak sesuai lah untuk kehidupan kita sebagai manusia. Sebab itu Allah takdirkan bahawa tempat tinggal kita adalah di bumi. Kerana di bumi ini cukup bekalan oksigen. Ya. Sebaliknya orang yang berada di atas kawasan yang tinggi, di pergunungan-pergunungan, mereka akan menghadapi keadaan di mana kekurangan bekalan oksigen. Jadi itulah satu hakikat zahirnya. Iaitulah Allah nak gambarkan bagaimana ketinggian langit itu akan menyebabkan kita mengalami kekurangan oksigen. Jadi secara fitrahnya tak sesuai kita nak tinggal di langit, di mana di atas. Maka Allah takdirkan bumi inilah tempat tinggal kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit, dan kami menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Surah Hijr, surah 15 ayat 16. Ini satu lagi fakta tentang langit. Allah nak ceritakan bahawa di langit itu Allah menjadikan bintang-bintang sebagai perhiasan. Itu yang disebut buruj. Buruj ini adalah gugusan bintang-bintang. Ya. Sebab bintang dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai an-najmu. Bintang. Ya. Tapi buruj maknanya gugusan dia. Mana banyak bintang-bintang yang berada di dalam gugusan itu. Jadi pada orang yang belajar astronomi, belajar ilmu falak, dia akan melihat bahawa planet-planet ini ada dia punya gugusan dia. Ya, kelompok-kelompok. Seperti mana kelompok bumi ini termasuk bulan, matahari. Ya, itu tata surya dipanggil. Ya. Ayat ini Allah nak menjelaskan kita bahawa bintang-bintang itu berada di langit. Nah, ya, tetapi jaraknya dengan kita itu Masya Allah. Walaupun kita melihat bintang itu kecil, bercahaya, berkerdipan, hakikatnya bintang-bintang itu merupakan planet yang jauh lebih besar daripada bumi kita sendiri. Nah, daripada kajian-kajian astronomi, kita mengetahui, ya, sebahagian kita tak ada peluang pun nak melihatnya. Ya, mungkin kita dapat melihat di dalam gambar dan video. Sebab apa? Untuk melihat betapa besarnya saiz bintang-bintang ini tentulah memerlukan alatan canggih seperti teleskop yang sangat besar yang boleh merakam kedudukan atau saiz bintang-bintang ini. Masya Allah, di situlah kita melihat keagungan ciptaan Allah. Tabarakallah. Mana kita tidak mampu. Untuk melihat saja pun kita tak mampu. Begitulah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang. Dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang menerangi. Itulah Allah menyebut dalam ayat surah 25, surah Al-Furqan ayat 61. Tabarakalladzi, maha suci Allah. Yang telah menjadikan di langit ini gugusan bintang-bintang. Kemudian Allah jadi pula matahari, bulan yang terang menyinari. Kemudian dalam ayat lain Allah menceritakan apa yang terjadi di langit.
Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. Dan kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk, kecuali syaitan-syaitan yang mencuri berita yang dapat didengar dari malaikat lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Surah Al-Hijr juga, surah 15 ayat 17 hingga 18. Dalam dua ayat ini Allah nak ceritakan bahawa di langit sana kita dapati Allah menggambarkan bahawa syaitan-syaitan itu cuba naik ke langit untuk mendengar berita-berita. Dan apa yang terjadi di sana? Maka ketika mereka nak naik ke langit itulah mereka dilontar, direjam. Itulah salah satu mengapa disebut bahawa syaitan tu rajim, direjam. Mana direjam dengan apa? Dengan lontaran api yang kita sebut sebagai meteor. Tai bintang. Apa yang kita faham. Itu merupakan lontaran api dari langit untuk menghalau syaitan-syaitan yang cuba nak naik ke langit. Itu digambar dengan jelas dalam ayat ini. Sebab syaitan-syaitan ni berusaha naik ke langit untuk nak dengar berita-berita tentang perkhabaran yang ada di sana. Ayat-ayat di atas menjelaskan bahawa lokasi matahari, bulan dan bintang-bintang adalah langit. Itu semua langit fizikal yang boleh dipandang oleh mata. Di sana terdapat lagi langit hakiki yang tidak dapat dilihat mata. Contohnya ketika Allah menyebut tentang kehidupan di langit. Seperti para malaikatnya yang berada di langit. Maka langit itu di luar jangkau indera manusia. Hanya Allah yang maha mengetahui. Allah menyebut Al-Quran dan kitab-kitabnya diturunkan dari langit. Namun langit ini adalah langit yang hanya Allah sahaja mengetahui di mana kedudukannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yudabbirul amra minas samai ilal ardh. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Dialah yang telah mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Surah Sajadah, surah 32 ayat 5. Ayat ini menceritakan tentang langit yang tidak kita ketahui hakikatnya. Yang Allah gambarkan posisinya yang sangat jauh. Di mana untuk naik ke sana memakan masa 1000 tahun mengikut kiraan masa kita. Ia suatu yang sangat jauh daripada maklumat kita. Wallahu a'lam. Jadi ketika Allah meminta kita melihat kepada ciptaan langit sama ada terdapat kekurangan, kelemahan atau ketidakseimbangannya, itu merujuk kepada langit fizikal yang dapat dijangkau oleh panca indera kita. Tentulah melihat ini adalah aktiviti memerhati, mengkaji dan menyelidikinya. Ia ada kaitan dengan proses membaca ayat-ayat yang tidak tertulis. Seperti yang Allah sebut di dalam surah Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
Sesungguhnya pada ciptaan patala langit dan bumi serta peralihan malam dan siang itu benar-benar merupakan ayat-ayat kepada ulul albab. Ini yang dimaksudkan bahawa Allah hendak kita melihat. Jadi melihat itu pada kita orang awam ini melihatlah. Melihat ke langit kita akan nampak. Itu maksud melihat. Namun melalui ayat yang baru kita baca daripada surah Ali Imran ayat 190 ini, Allah nak menceritakan bahawa langit ya, dan kandungannya apa yang ada, iaitulah proses malam dan siang yang terjadi akibat perubahan, peralihan, ya, pergerakan cakrawala, matahari, bulan dan sebagainya itu yang menyebabkan terjadi malam dan siang itu. Allah kata benar-benar merupakan ayat. Jadi di sini Allah menghendaki golongan yang mampu. Itu dah sebut bahawa dalam ayat ini disebut golongan itu sebagai ulul albab. Mereka yang mempunyai hati, mempunyai pemikiran, daya takkulan yang kuat, ya, mempunyai ilmu. Golongan ini yang mampu mengkaji. Bukan sekadar memerhati, tetapi maknanya meneliti, mengkaji, membuat penyelidikan. Itulah hari ini kita melihat bagaimana kelompok ahli-ahli, pakar-pakar astronomi membuat kajian, ya, tentang angkasa lepas. Oleh itu kita perlu memaham ketika mana Allah minta kita melihat tadi, dia ada dua bentuk. Lihat secara zahir sekali imbas. Yang keduanya lihat dengan memerhati, mengkaji. Makna satu proses pembelajaran yang jauh lebih tinggi daripada sekadar melihat. Sebab itu kita kena memahami ayat ini. Kemudian kena kaitkan dalam konteks yang ada pada ayat-ayat yang lain. Sekadar itu, insyaAllah saya akan membuat catatan nota kita. Sekadar itu kuliah kita, insyaAllah kita akan bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.